Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa ulaillahi salihin wa li ulama'il amilin wa li masyayikhina wa li walidina wa khususan li sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan perkenannya dapat lagi sama-sama kita meneruskan siri muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik, pada kali ini kita pada majlis yang ke-125 dan kita masih lagi dalam kitab Azkarul Jihad, kaitan dengan zikir-zikir semasa dalam peperangan, semasa berjihad. Hari ini kita pada bab qaulir rajul fi halil qital ana fulan li'ir'abi aduwihi, berkaitan dengan qaulir rajul fi halil qital, dengan seseorang yang semasa dalam peperangan dia mengucapkan ataupun dia berkata ana fulan, ya, so, maksudnya dia menyebut tentang kehebatan diri dia, asal usul dia sewaktu dalam peperangan tersebut li'ir'a bi'aduwihi, supaya untuk menakutkan musuh, untuk mendatangkan kegerunan kepada musuh terhadap diri dia. Baik, kita tengok pada hadis yang pertama. Setiap hadis ni ada kisah-kisah dia, cuma Imam Nawawi meringkaskan setiap hadis tersebut untuk mendatangkan syahid berkaitan dengan perkataan yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW dan juga sahabat dalam peperangan tersebut. Qala, hadis yang pertama, qala rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yawma Hunain ana an-nabiy la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Riwayat daripada Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berkata pada Yaum Hunain, yakni pada peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, yakni pada bulan Syawal, yakni setelah mana berlakunya peperangan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Arab ataupun kabilah Hawazin dan juga Saqif
Yang ini dua kabilah di kalangan kaum musyrikin. Mereka ni berdendam terhadap kaum muslimin, yang mana mereka membuka menakluk kota Mekah, dan mereka berdendam. Maksudnya mereka nak lawan balik, mereka ajak untuk berperang kepada kaum muslimin. Yang ini pada Fathu Makkah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah juga. Yang ini pada bulan Ramadan, yang ini 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Maksudnya tak sampai sebulan selepas mana pembukaan kota Mekah tersebut, berlaku lagi peperangan Hunain. Disebabkan kabilah Hawazin dan juga Saqif ni, mereka nak balas dendam, nak tuntut bela atas kekalahan kaum musyrikin, kafir Quraisy di Mekah tersebut. Banyaklah, panjanglah kisahnya. Boleh rujuk kitab-kitab sirah berkaitan dengan kenapa berlakunya peperangan Hunain tersebut. Bagi saya peperangan Hunain ini juga di antara peperangan yang tersangat hebatlah, tersangat unik. Dan jumlah kaum muslimin yang bersama dengan baginda Nabi SAW pada waktu tersebut seramai 12,000 orang. Yang 10,000 di kalangan kaum Ansar dan Muhajirin daripada para sahabat yang turut serta bersama dengan Fathu Makkah tersebut, pembukaan kota Makkah tersebut, turut serta bersama dengan baginda Nabi SAW. Manakala bakinya 2,000 orang daripada kaum muslimin, yang mana mereka ni dari golongan Tulaqa. Mereka ni asalnya daripada kafir Quraisy, tapi pada Fathu Makkah tersebut baginda Nabi SAW memaafkan mereka dan mereka masuk Islam. Maka jumlah mereka pada waktu tersebut, jumlah kaum muslimin pada peperangan Hunain seramai 12,000 orang. 10,000 daripada kaum Ansar dan Muhajirin, manakala bakinya daripada kaum muslimin yang baru masuk Islam pada selepas mana Fathu Makkah. Baik. Kisahnya disebabkan baginda Nabi SAW apabila mendengar perancangan musuh daripada kabilah Hawazin dan juga Saqif tersebut untuk memerangi kaum muslimin dan nak tuntut bela, maka baginda Nabi SAW pun merancang dan keluar daripada Mekah menuju ke Hunain, Wadi Hunain. Ini lembah, satu kawasan lembah Hunain di antara Mekah dan juga Taif. Dan dipendekkan cerita, sewaktu kaum muslimin bersama baginda Nabi SAW pergi ke tempat tersebut, tiba-tiba mereka diserang daripada belakang dan juga daripada hadapan. Pada waktu tersebut berlaku pada waktu subuh, waktu yang gelap lagi. Kemudian disebabkan perkara tersebut, para sahabat kaum muslimin yang bersama baginda Nabi SAW yang seramai 12,000 orang tersebut, mereka terkejut dan mereka terus lari disebabkan serangan hendak daripada kaum musyrikin tersebut. Daripada asalnya daripada 12,000 orang, dalam riwayat mengatakan bahawasanya tak sampai 100 orang saja yang tinggal, yang sahabat dengan baginda Nabi SAW. Yang lain pakat lari habis dah. Kemudian dipendekkan cerita lagi, baginda Nabi SAW yang pada waktu tersebut menaiki bagal bayda. Bagal tersebut berwarna putih, yang namanya adalah syahbak. Bagal ni kecokan daripada kuda dan juga keldai, himar, dan dia adalah binatang yang sangat perlahan jalannya, yang sangat takut. Tapi apabila dinaiki oleh baginda Nabi SAW, dia menjadi binatang yang berani dan juga berjalan dengan laju. Baik. Ini setelah mana kaum muslimin lari tersebut, baginda Nabi SAW tetap sabat dan terus mara ke hadapan untuk menentang musuh. Dan akan ada di kalau dalam matan hadis ni dipendekkan cerita, tapi di dalam matan yang akan datang akan disebutkan sedikit
berkaitan dengan peristiwa tersebut. Okey, baik. Disebabkan itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, disebabkan jumlah kaum muslimin yang kurang tersebut, Nabi tetap sabar menuju ke hadapan untuk berperang dengan musuh. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Itu maksudnya aku adalah nabi yang tidak pernah berdusta. Maksudnya aku adalah nabi yang sebenar-benarnya, yang tidak akan berdusta, yang aku tidak akan lari dari medan peperangan. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah ibnu Abdul Muttalib. Kalau ibnu ni adalah anak, kan? Abdul Muttalib adalah datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan dirinya sebagai anak kepada Abdul Muttalib? Sebab kebiasaannya kenapa tak dinisbahkan kepada Abdullah, yang ada ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu yang masih muda. Maksudnya dia, yakni Sayyidina Abdullah ni masih lagi tak terkenal. Akan tetapi Sayyidina yakni Abdul Muttalib ni adalah Sayyidul Quraisy, yakni pemimpin Quraisy, orang yang ada kedudukan, orang yang ada gahnya di kalangan bangsa Arab Quraisy tersebut. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya dia adalah daripada keturunan yang hebat-hebat. Maksudnya dia tidak akan gentar melawan musuh. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan tersebut untuk menakutkan musuh. Maksudnya kata Nabi ni adalah seorang yang berani. Baik. Nah, itu seperti hanya ringkasan ataupun Imam Nawawi meringkaskan daripada hadis yang panjang untuk menyebut tentang ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tapi kalau siapa nak tahu lebih lanjut, boleh rujuklah kitab-kitab sirah berkenaan dengan peperangan Hunain tersebut. Ana nabi la kadzib, ana ibn Abdul Muttalib. Baik. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahihaihima an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu ta'ala anhu anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma baraza marhaban al-Khaybari qala Aliyan radhiyallahu anhu ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Sayyidina Salamah ni adalah salah seorang di kalangan para sahabat yang terkenal dengan kehebatannya dalam peperangan. Dia salah seorang daripada panglima perang yang hebat. Dia adalah ramiyan muhsinan, jadi pemanah yang kata pemanah tepat. Kalau kita sekarang sniper lah, pemanah tepat. Syuja'an, dia seorang yang sangat berani. Dalam hadis selepas ni akan cerita tentang beliau. Kehebatan dia ni, Sayyidina Salamah bin al-Aqwa' ni, dia juga selain daripada dia seorang yang pemanah tepat, dia juga seorang yang pelari pantas, pelari yang sangat pantas, sehingga dapat mengalahkan kuda. Dia lari saja dia boleh kalahkan kuda yang berlari dengan pantas. Dan dia juga dia bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai sebanyak 7 peperangan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma baraza marhaban al-Khaybari. Kisahnya panjang juga. Ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika mana baraza, yakni munculnya Khaybar, marhaban. Marhaban ni adalah seorang panglima perang daripada Yahudi, Bani Khaybar. Dia ketika waktu peperangan Khaybar, yang pada tahun ke-7 Hijrah, ketika mana munculnya marhaban ni, panglima perang Yahudi ni, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengucapkan, kisah dia disebabkan marhaban ni
dia mengucapkan satu ucapan yang mengatakan bahawasanya dia adalah menggambarkan dia adalah seorang panglima, ada pahlawan yang hebat dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membalasnya, ana allazi sammatni ummi Haidarah, aku adalah yang dinamakan oleh ibuku Haidarah. Haidarah ni adalah salah satu di antara nama singa. Asalnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni dinamakan oleh ibu dia sewaktu dilahirkan dengan nama Haidarah. Memang betul nama dia Haidarah. Sewaktu kelahiran Sayyidina Ali tersebut, ayah beliau iaitu Abu Talib tidak ada. Maka ibu dia menamakannya Haidarah. Kemudian setelah mana Abu Talib kembali, maka dia tukar kepada Ali, dinamakan Ali. Sebabnya ibu Sayyidina Ali menamakannya disebabkan nak menyamakan dengan datuknya, datuk di sebelah ibu dia yang dinamakan sebagai Asad. Maka dia ibu Sayyidina Ali pun nak menamakannya dengan juga dengan nama singa, iaitu Haidarah. Haidarah ni salah satu di antara sifat singa yang ganas, menentang lawan dia, musuh dia. Baik. Baik, sebelum tu disebutkan bahwasanya Marhaban ni dia bermimpi dia telah dibunuh oleh seekor singa. Maka apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengetahui perkara tersebut, maka beliau pun menyebut, ana allazi sammatni ummi Haidarah, aku yang telah dinamakan oleh ibuku sebagai Haidarah, singa yang ganas. Maka fi'lan berlaku setelah mana mengucapkan tersebut, berlaku pertempuran. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memukul Marhab ni, dan dia terbunuh pada peperangan Khaybar tersebut. Maka ucapan tersebut untuk menakutkan Marhaban tersebut, untuk menimbulkan kegerunan, yang mana dia asal dia seorang yang berani, tapi disebabkan ucapan tersebut dia timbul kegerunan dalam diri dia, dalam hati dia. Maka dengan perkara tersebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun dapat mengalahkan Marhaban tersebut. Baik. Yang berikutnya, qala wa rawaina fi sahihaihima an Salamah radhiyallahu anhu aidan annahu qala fi hal qitalihi alladhina agharu 'ala al-liqah ana ibn al-Aqwa' wal yawm yawm rudda. Riwayat daripada sahihai, yakni sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, daripada Sayyidina Salamah, yakni Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang berani, kita sebutkan tadi. Annahu qala fi hal qitalihi alladhina agharu 'ala liqah. Jadi pada pertempuran dia ataupun dia, yakni dikisahkan bahwasanya kaum Ghatafan, yakni kaum musyrikin daripada tafadhal kaum Ghatafan daripada Quraisy, kaum Ghatafan dan juga Fazarah ni, mereka telah mencuri al-liqah. Al-liqah ni seekor unta yang sedang bunting yang menunggu saat kelahirannya. Mereka telah mencuri unta tersebut, unta milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu mengetahui akan perkara tersebut, maka dia dengan beraninya, dengan seorang diri, dia telah pergi menuju ke tempat kabilah Ghatafan dan juga Fazarah ni, untuk menuntut bela, untuk merampas balik, untuk mengambil balik al-liqah tersebut, yakni unta yang bunting tersebut. Dan dia mengucapkan ana ibn al-Aqwa' wal yawm rudda, dan dia seorang saja, seorang diri, dengan berhadapan dengan ramai di kalangan kabilah Ghatafan dan juga Fazarah tersebut. Maka beliau dapat merampas kembali dan juga membunuh mereka. Jadi ana ibn al-Aqwa', aku adalah anak kepada Aqwa'. Mungkin dikenali al-Aqwa' tersebut ayah kepada Sayyidina Salamah, dengan seorang yang berani juga, panglima perang. Wal yawm rudda, hari ini adalah hari kecelakaan bagi mereka. Yawm rudda.
Ruda' ni asalnya maksud dia yang sedang menyusu. Tapi para ulama mentafsirkan bahwasanya yakni halak al-li'am, yakni hari kecelakaan bagi orang-orang yang hina. Itu sedikit sebanyak yang didatangkan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwasanya dibenarkan untuk mengucapkan perkara tersebut, untuk menakutkan, mengucapkan satu ucapan yang mana dengan ucapan tersebut dapat menimbulkan kegerunan kepada musuh. Baik, bab yang berikutnya, bab istihbabir rajas halal mubarazah. Bab disunatkan ataupun dianjurkan untuk rajas. Rajas ni di antara salah satu bentuk syair halal mubarazah, ketika mana dalam pertempuran ataupun dalam peperangan. Sebab dalam bangsa Arab ni terkenal dengan syairnya, dengan dan seumpama dengannya, untuk menaikkan semangat dan menimbulkan kegerunan kepada musuh. Fihi al-ahadits al-mutaqaddimah fil bab alladhi qabla hadha. Padanya ada hadis-hadis yang telah disebutkan sebelum ini. Qala wa rawayna fi sahihain al-Bukhari wa Muslim an al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma annahu qala lahu rajulun afaradtum yawma Hunain an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala al-Bara' lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yafir laqad ra'aytuhu wa huwa ala baghlatihi al-bayda wa inna Aba Sufyan ibn al-Harith akhidhan bilijamiha wan Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ana an-nabiy la kadhib ana ibn Abdul Muttalib. Ini hadis yang berkaitan dengan peristiwa perang Hunain. Ini Nabi mengatakan ada sedikit panjang, tapi hadisnya panjang lagi. Hadisnya panjang lagi. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata pada satu hari seorang lelaki, yakni peristiwa tersebut berlaku, yakni Sayyidina Al-Bara' ibn Azib ditanya, yakni selepas mana peperangan Badar, peperangan Hunain tersebut. Lelaki tersebut bertanya, afaradtum yawma Hunain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu lari daripada pada peperangan Hunain tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini seperti mana yang disebutkan tadi, seramai 12,000 kaum muslimin yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lari disebabkan mereka agak takut, kebimbang disebabkan mereka diserang hendak daripada belakang dan juga hadapan, yang mana asalnya 12,000, hanya tinggal tak sampai 100 pun yang ada bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Bara', kemudian Sayyidina Al-Bara' berkata, lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafir. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lari. Ini menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat-sangat berani. Walaupun hanya jumlah yang sedikit, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam hanya seorang diri, baginda akan sabat dalam peperangan untuk menentang musuh agama, musuh Allah Taala. Laqad ra'aituhu wa huwa 'ala baghlatihi al-bayda. Yani Sayyidina Al-Bara' berkata, aku telah melihatnya, wa huwa 'ala baghlatihi, baginda berada di atas tunggangannya, iaitu baghlah, yakni baghal al-bayda yang berwarna putih, yang namanya adalah syahba. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang baghal saja. Kalau orang hebat dia akan tunggang kuda, tapi nak gambarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tawadhu', tapi baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang yang sangat berani. Wa inna Aba Sufyan ibn al-Harith akhidun bilijamiha, dan Sayyidina Abu Sufyan ibn al-Harith yang memegang tali baghal tersebut. Dalam riwayat yang lain, di kanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Al-Abbas Abdul Muttalib, ini bapa saudara Nabi. Kemudian yang di sebelah kiri dipegang oleh
Sayyidina Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Beliau juga adalah anak saudara, yakni anak saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Sayyidina Al-Haris. Yani Al-Haris ni adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia adalah anak yang besar ataupun anak sulunglah kepada daripada kalangan anak Abdul Muttalib. Dan Abu Sufyan ni juga adalah saudara susuan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada asalnya adalah di kalangan Tulaqa, yakni kafir Quraisy. Yakni pada Fathu Makkah tersebut beliau dimaafkan, diampunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Yang maksudnya sebelum, yakni selepas mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan juga rasul, beliau di antara orang yang memusuhi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mana dibuka ataupun berlakunya Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, beliau masuk Islam dan menjadi di antara sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Akhidun bilijamiha, beliau memegang tali yang membawa bagal tersebut. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abu Sufyan dan juga Sayyidina Al-Abbas ni, mereka seolah-olah nak memperlahankan bagal tersebut. Sebab tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan semangat, mereka takut atau bimbang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh dan sebagainya. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar nak pergi marah ke hadapan. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tak akan pernah berdusta. Yani aku adalah nabi yang sebenar-benarnya, yang tidak akan lari daripada medan peperangan. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah anak cucu, aku adalah daripada keturunan Abdul Muttalib, yang terkenal dengan kehebatan dia, terkenal dengan yani Abdul Muttalib ini adalah pemimpin Quraisy yang masyhur, yang terkenal. Baik, fi riwayatin fa nazala wa da'a wastansara. Dalam riwayat yang lain, setelah mengucapkan perkara tersebut, ucapan tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala, turun daripada bagal dia, wa da'a, dan mengatakan dalam riwayat yang lain menyebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah, tergenggam tanah ataupun pasir, dan dibaca doa, kemudian dilemparkan kepada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ke arah musuh. Yang mana disebabkan lemparan tanah atau pasir tersebut menyebabkan pasir masuk ke mata para musuh dan menyebabkan mereka kalah. Wastansara. Wastansara maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Peperangan Hunain juga telah disebutkan dalam surah At-Taubah, surah At-Taubah, iaitu ayat, tak ingatlah ayat 26 atau 25 atau 26, lebih kurang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegur kaum muslimin pada waktu tersebut, yang mana mereka seolah-olah macam bangga, mereka jumlah mereka terlalu ramai, yakni 12,000, manakala kaum musyrikin pada waktu tersebut dia kurang pada waktu itu, kurang. Dan mereka merasakan bahawa mereka akan menang dengan jumlah yang banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegur mereka bahawasanya kemenangan mereka tersebut, kemenangan dalam satu peperangan adalah bukan disebabkan dengan jumlah yang banyak, akan tetapi dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh rujuk ayat surah Taubah ayat 24 ataupun 25 atau 26 lah, lebih kurang maksudnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala wa rawaina fi sahihaihima 'anil Bara' aidan qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanqulu ma'ana at-turab yawm al-ahzab wa qad wara at-turab bayad batnihi wa huwa yaqul Allahumma laula anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alaina
وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. Baik. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, juga daripada Sayyidina Al-Bara' Ibn Al-Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qulu ma'na turab yaum al-ahzab. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turut serta bersama dengan kami membawa tanah yaum al-ahzab, yakni pada peperangan Ahzab atau peperangan Khaybar, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat menggali parit di sekitar Madinah. Ini baginda membawa tanah. Wa qad warat turab bayad batnihi, sehingga kan tanah tersebut menutupi bayad batnihi, yakni menutupi bahagian perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut membuka baju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi membawa tanah sehingga menutupi bahagian perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dalam keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, kalaulah tidak jika tidak kerana engkau, mahtadaina, kami tidak akan diberi hidayah, yakni hidayah kepada Islam. Wala tasaddaqna, dan juga tidaklah kami akan bersedekah. Wala sallaina, dan juga tidaklah kami akan salat, ini bersembahyang. Fa anzilan sakinatan alaina, maka engkau turunkanlah ketenangan ke atas kami. Wasabbitil aqdama in laqaina, dan tetapkanlah kaki kami bila kami menghadapi musuh. Innal ula qad baghaw alaina, sesungguhnya mereka ini, yakni kaum kafir Quraisy, telah, yakni Khaybar. Khaybar ni keturunan ataupun kaum Yahudi, yakni mereka ni, kaum Yahudi ni, qad baghaw alaina, mereka ini telah menganiayai kami, memusuhi kami. Idza aradu fitnatan abaina, yakni mereka mahukan fitnah berlaku pada kami, abaina, maka kami menolaknya, kami mengabaikannya. Ini ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut untuk menaikkan semangat para sahabat yang mendengar ataupun yang bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, qala wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala ja'ala al-muhajirun wal ansar yahfiruna al-khandaq wa yanquluna at-turab 'ala mutunihim ay zuhurihim wa yaqulun nahnu alladhina bay'u Muhammadan 'ala al-islam, wa fi riwayatin 'ala al-jihad ma baqina abadan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhum, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fabarik fil ansar wal muhajirah. Riwayat daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, yakni pada peristiwa Khandaq, peperangan Khandaq, yakni kaum Muhajirun dan juga kaum Ansar yahfirun al-Khandaq, sedang menggali parit. Wa yanquluna turab 'ala mutunihim ay zuhurihim, dan mereka membawa tanah-tanah tersebut, hasil daripada galian tersebut, di atas ala mutunihim, yakni di belakang mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan, nahnu alladhina bay'u Muhammadan, kamilah yang telah berbai'ah, berjanji taat setia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Islam, ke atas Islam, yakni bertumpah taat setia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan Islam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain mereka mengucapkan nahnu allazina bay'u Muhammadan 'ala al-jihad, ganti kepada 'ala al-islam. Itu dalam riwayat yang lain. 'Ala al-jihad ma baqina abadan, yakni kami berjanji untuk taat setia kepada baginda Nabi Muhammad untuk berjihad, ma baqina abadan, selagi mana hayat kami di kandung badan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhum, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar ucapan daripada para sahabat tersebut, maka baginda Nabi pun menjawab, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan melainkan kebaikan di akhirat. Fabarik fil ansar wal muhajirah, maka engkau berkatilah sahabatku di kalangan ansar dan juga muhajir.
Hadis ni panjang juga, tapi Imam Nawawi mendatangkan potongan ataupun ringkasan daripada hadis ni untuk menyebut tentang keharusan ataupun di sunatnya ataupun digalakkan untuk mengucapkan bentuk ucapan syair ataupun apa-apa ucapan yang mendatangkan semangat semasa dalam berjihad ataupun dalam peperangan. Baik, itu sedikit sebanyak apa yang kita muzakarah pada hari ini. Saya rasa cukup setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Janji nak ingat nak boleh habiskan bab ni, kitab Azkar Jihad ni, tapi tak boleh sebabkan ada lagi sedikit. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah pada hari Isnin pada hari Isnin yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa alam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khair jaza. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa mengikuti muzakarah kita pada hari ini. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan, berikan keberkatan dan rahmatan kepada kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.